jenis-jenis matrix. Jadi jenis matrix ni ada banyak, tapi kita in fact ada juga matrix yang mana saya tak ajar, tapi saya rasa tak adalah penting sangat untuk diingatkan. Dan saya pun tak menasihatkan you all ingat benda ni. So instead of ingat, so why not dengan nama dia tu kita fahamkan matrix tu jenis macam mana. Hanya dengan nama dia, melalui namanya tu kita kenal lah matrix ni macam mana. Okay, type of matrix, jenis-jenis matrix. So matrix yang pertama kita panggil square matrix. So namanya pun square. Square tu maksudnya apa square? Square ni segi empat sama kan? Segi empat sama. Jadi saya boleh kata square matrix ni adalah matrix yang baris dan lajur dia sama. 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5. So baris dengan lajurnya mesti kena sama. Biasanya memanglah biasa tadi saya ajar matrix tu kita tulis M kali N. Tapi kalaulah dia square, saya sama. Biasanya instead of tulis M kali N, dia saya sama kan? Dia N kali N lah. Sebab dia sama. Dia mesti kena sama. N kali N. Okay, so itulah satu, you tahu kenal satu matrix pertama dipanggil square matrix. Okay, sekarang ni A ni square matrix. Okay, sekarang ni kita jawab soalan. Example 2.1. Determine order of matrix A. So size matrix A lah sebenarnya dia tanya. So sekarang ni matrix A ni, size matrix A ni adalah 3 kali 3. Okay, 3 kali. Okay, dapat. Okay, elements of the leading diagonal of matrix A. Okay, ada satu term lagi yang kau nampak. Diagonal. So, leading diagonal of matrix A. So, maksudnya apakah nilai yang berada pada matrix A ni yang apa pada diagonal pada matrix A. Sebenarnya ini diagonal. 8 9 3. Jadi jawapan untuk ni elemennya adalah 8 9 dan 3. Okey. Yang seterusnya elements A23, A32 dengan A33. Apa maksudnya? Pada baris kedua lajur ketiga. Itu yang kau kena cari. Baris kedua lajur yang ketiga. 8. Baris kedua lajur ketiga. Next is A32. Baris ketiga lajur kedua. Baris ketiga 1 2 3 lajur yang kedua 6. Last kali A33. A33 baris ketiga lajur ketiga. Baris ketiga lajur ketiga. Yang ni yang last tu. 3. Okey, itulah example 2.1. Okey, definition seterusnya. Diagonal matrix. Okey, n by n matrix maksudnya baris dan lajur dia sama. So diagonal matrix is called a diagonal matrix if blah 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 aii not equals to 0, aij equals to 0 for all I not equals to j. Okey, mungkin kau tengok ni kau tak faham lah. Biasa kalau kami mathematician ni, biasa kita kena faham definition dulu, baru kita tengok contoh. Tapi tak apa, mungkin hampa tengok contoh, baru hampa akan lebih faham. Okey, yang dimasukkan dengan diagonal matrix ni adalah matrix yang mana diagonalnya je ada by value dan yang lain semua nilainya kosong. Okey, so tengok example 2.2. Determine the following matrices are diagonal matrices or not. So tentukan sama ada matrix ini matrix diagonal ataupun tidak. So, A ni bukan matrix diagonal, B ni matrix diagonal, C ni bukan matrix diagonal. Okey, sekarang kita akan bagi tahu kenapa. This one is not diagonal matrix because ia yang dekat sini ada nilai, tapi ada nilai 5 kat sini. Matrix diagonal dia mestilah semua nilai yang selain daripada diagonal ni mestilah kosong. Mestilah kosong. Jadi keranalah nilai 5 ni dia mencacatkan matrix ni. So matrix ni, matrix A ni bukan diagonal matrix. Okey Yang ni diagonal. Okey, sebab apa? Sebab nilai diagonal ni semua ada nilai. Dan selebihnya baki tu kosong semua. Jadi dia diagonal matrix. This one dia bukan diagonal. Ini ada nilai. Tapi kerana ada kosong kat sini, dia tak boleh kosong. Dia mesti kena ada nilai. Jadi matrix ni bukan matrix diagonal. Okey, so itulah definition benda tadi. Okey, seterusnya. Scalar matrix. Matrix scalar ni pula, dia ni macam kawan diagonal juga. Dia kawan diagonal juga. Tapi elements yang diagonal tu mestilah equal. Mungkin tengok definition ni macam
Susah sikit nak faham. Tapi kita nak contoh je lah, senang. Nak contoh. Okey. Determine the following matrices, sama ada dia scalar matrix or not. Okey. Pertama, syarat scalar matrix ni, pertamanya, dia mestilah square. Tadi kita dah pakai term square kan? Square. Square tu maksudnya apa? Saiz kena sama. N kali N. Baris dengan lajur dia kena sama. Baris dengan lajur dia kena sama. Okey. So, jawapannya, yang A ni dia scalar matrix, B scalar matrix, yang ni bukan scalar matrix. Okey, kita tunjukkan kenapa. Ini scalar matrix, pertama saiz dia sama. And then, nilai dekat diagonal ni sama. Dia mesti nilai sama. Okey. B. Ni scalar matrix sebab nilai pada diagonalnya sama. Dan selebihnya kosong. Okey. Yang C pula, dia bukan scalar matrix sebab dia ada nilai, dia diagonal matrix, tapi dia ada nilai 3 sini. Dia tak boleh, dia kena nilai yang sama semua. Baru kita panggil benda tu scalar matrix. Jadi A ni juga kita boleh tulis sebagai A 2 darab 1 0 0 1. Nanti kau akan belajar satu jenis matrix lagi. B kita boleh tulis sebagai 4. Kalau dia scalar matrix, dia boleh ditulis dalam bentuk macam ni. 0 1 0 0 0 1. Kan dia benda yang sama. So this is called scalar matrix. A dan B scalar matrix, C bukan scalar matrix. Okay, definition seterusnya. Okay, identity matrix. Identity matrix. So identity matrix ni dia senang je. Identity matrix je. So nama pun identity matrix. Kalau dalam coding dia panggil identity matrix ni dikenal sebagai identity matrix. Ataupun kadang-kadang EYE, identity matrix. Okay. So, identity matrix ni apa? Ni aku bagi tahu. Okay. Kau tengok definition, kalau kau boleh faham definition bagus. Okay. Determine the following matrices are identity matrix or not. So, tentukan sama ada matrix A, B, C ni, dia ni matrix identity ataupun tidak. So, jawapannya A ni identity matrix, B ni bukan identity matrix, C ni pun bukan identity matrix. So, identity matrix ni apa syaratnya? Yang pertama, saiznya mesti sama. Saiznya sama. Macam ni, 4 kali 4. 4 kali 4. 4 kali 4. Yang ni memang dah tak betul lah. Sebab apa? Saiznya tak sama. Yang ni matrix apa? 2 kali 3. 2 baris 3 lajur. Yang ni 3 kali 2. Itu pun dah sebab dia ni bukan identity matrix dah. So, ni identity matrix. Okey, itu satu syarat. Dia saiz sama. 4 kali 4. Yang kedua, nilai dekat diagonal ni mesti kena 1. Hanya nilai 1 saja yang diterima. Tu kita panggil identity matrix. So, identity matrix ni, A ni juga boleh kita tulis sebagai A equals to I 4. Maksudnya, aku tahu, ini matrix identity yang bersaiz 4 kali 4. So, ini salah cara tulis matrix identity lah. Notation yang mana tak di-explain tadi. So, I 4 maksudnya, matrix identity yang bersaiz 4 kali 4. Okey, itu saiz. Itu apa matrix identity. Kemudian kita pergi contoh seterusnya, ataupun matrix, jenis matrix seterusnya, zero matrix. So namanya pun zero matrix. So zero ni apa maksud zero? Zero ni maksudnya kosong. So senang, matrix ni mesti nilainya kosong saja. Nampak macam tak ada guna kan? Kosong. Tapi ada guna dia. Kalau kau terus belajar dalam bidang ni, matrix yang adalah gunanya. Dia still matrix juga. Okey, sebenarnya macam ni je. Senang je, kosong. Yang penting nilai dia kosong. Determine whether the following matrices are zero matrices or not. Okey. Dan dia tak kisah, dia tak semestinya kena square. So semua ni, okey. Determine the following matrices are zero matrices or not. Okey. Semua zero matrices. Semua ni ABC zero matrices. Cuma dia zero matrices yang berlainan saiz. Yang ni 3 kali 3. Yang ni 3 kali 2. Yang ni 2 kali 3. Tapi 3-3 ni pun zero matrices. 3-3 ni pun adalah zero matrices. Nilainya kosong. So dia boleh terima apa-apa nilai pun. Dia kena nilai kosong saja. Tapi apa-apa saiz pun. Okay, tu zero matrices. Okay, seterusnya negative matrix. So negative matrix ni tak ada apa pun. Sebenarnya negative matrix ni adalah matrix yang kita negatifkan terhadap matrix yang asal. Contoh, determine the negative matrices of A and B. So, A adalah matrix yang sedemikian.
So, negatif dia, negatif A lah, cari negatif A. So, darab dengan negatif saja. So, negatif 5, negatif 7, negatif 11, kosong, negatif 4, negatif 9, negatif 3, kosong, negatif 6. Itu saja. So, negatif B. So, negatif B sama dengan negatif 2, kosong, negatif 4, negatif 3, kosong, negatif 1. Itu saja negatif matrix. So, sebenarnya kita menegatifkan matrix yang sedia ada. Okey, seterusnya upper triangular matrix. Upper triangular matrix and lower triangular matrix. So, jangan pening sangat. Kalau kau pasal ni, kalau senang nak faham kan, kau nampak satu term dia triangle. Triangle. Triangular. Ada bentuk triangle. So, ada kena dengan huruf triangle lah. Nombor satu lagi ada upper triangle, satu lower triangle. So kalau kau nak faham by definition, terpulang pada kau. Bagus juga. Tapi mungkin tengok contoh kau boleh faham lebih senang. Senang nak faham. Okay. So determine the following matrices. Are upper triangular matrix or lower triangular matrix. Okay, sekarang tengok. Tentukan sama ada matrik ni A dan B ni adakah dia upper triangular ataupun lower triangular. Okey, sekarang tengok. Okey, so kalau yang ni dia upper triangular matrix. Aku tak tulis lah. Upper triangular matrix. Yang ni lower triangular matrix. Okey, so tengok ni. Dia bentuk segitiga pada bahagian atas. Segitiga pada bahagian atas. Upper triangular matrix. Yang selebihnya mestilah bernilai kosong. Okey, dan ini adalah lower triangular matrix. Selebihnya mestilah bernilai kosong. Okey, aku bagi contoh lagi satu. Kalau ada satu matrix C, nilainya macam ni. Aku saja nak tunjuk 1, 2, 3, 4, 2, 1, 0, 0, 0. Okey, yang ni upper triangular ke lower triangular? Dia bentuk triangle dah. Okey. So yang ni bukan ini bukan upper triangular matrix. Ini bukan upper triangular matrix. Dia mestilah upper triangular dengan lower triangular yang berkaitan ni, triangular, dia mestilah pada bahagian sini, pada bahagian diagonal tu. Pada bahagian diagonal bawah ataupun diagonal atas. Okay, so just noted lah sebab aku insya Allah nanti kau faham dia mesti bentuk triangle. Jadi kau nampak benda ni, kau pun ingat dia ni triangular matrix. Tapi dia bukan. Dia bukan. Okey, itulah upper dan triangular matrix. Okey, seterusnya transpose. Dia transpose. Transpose. So, nama pun transpose. Transpose ni maksudnya baris jadi lajur, lajur jadi baris. So, kau nak faham by definition pun terpulang. Tapi, tengok contoh aku rasa lagi mudah. Okey, tengok. Determine the transpose of the following matrices. Okey. So, ini ada matrix A. So, cari transpose untuk matrix ni. So, apa sebenarnya? Matrix A ni, kita transposekan. So, notationnya, atau cara tulisnya, kalau ni, kita kena tulis A transpose. Okey. So, transpose ni apa ceritanya? Baris jadi lajur, lajur jadi baris. Jadi, sekarang ni, baris pertama, 5, 7, 11. Jadi, 5, 7, 11 ni jadi lajur pula. 5, 7, 11. 049. So 049 baris kedua, dia jadi lajur kedua pula. 049. 306. Baris ketiga, jadi lajur ketiga pula. 306. Itu saja. Okey, Okey, sekarang tengok ni B. Baris jadi lajur, baris jadi lajur. So 20, aku tulis 20. 43, aku tulis 43. 01, aku tulis 01. So baris jadi lajur. Jadi asalnya dia saiz 3 kali 2. Aku lupa. Dia kena B transpose. So B transpose mestilah jadi saiz 2 kali 3. So saiznya pun akan transpose juga. Okey, itu adalah transpose matrix. Seterusnya, symmetric matrix. Symmetric. So matrix tu simetri. Simetri ni maksudnya bila, kalau kita tengok ni, bila kita transpose, dia sama macam matrix yang asal. Contoh. Okey, diberi matrix A. So, let A. So, ada matrix A. Pertama sekali dia suruh cari A transpose. Kemudian, show that the matrix of A is a symmetric matrix. Jadi, tunjukkan yang matrix A itu adalah symmetric. Matrix simetrik.
Okey. So first ada dapat A. So sekarang cari A transpose. So A transpose adalah baris jadi lajur, lajur jadi baris. So 4 2 3 baris, lajur baris pertama. So jadi lajur pertama 4 2 3. 2 5 6. So kau tulis 2 5 6. 3 6 7. Kau pun tulis 3 6 7. Okey, dapat tu Kita dapat transpose. Okey, sekarang ni kau check. Adakah benda ni sama dengan ni? Adakah dia sama dengan A? Adakah dia sama dengan A? 4, 2, 3. 4, 2, 3 sama. 2, 5, 6. 2, 5, 6 sama. 3, 6, 7. 3, 6, 7 sama. Jadi, kau boleh kata A is a symmetric matrix. Okey. Itu saja. Symmetric matrix. Okey. Okay, now is skew symmetric matrix. So, dia symmetric matrix, dia simetri juga. Tapi dia ada tawi skew. Jadi, bezanya, kalau kau tengok tadi, symmetric matrix adalah A transpose tu sama dengan A. Itu adalah symmetric matrix. Tapi skew ni, A transpose tu sama dengan negatif A. Dia ada negatif saja. Jadi, kalau kau dapat macam tu, maksudnya dia adalah skew symmetric matrix. Okey, now tengok ni. Diberi A, cari A transpose, diberi A. Lepas tu cari A transpose, kemudian tunjukkan yang matrix A tu adalah skew symmetric. So A. So first kali cari A transpose. So cari A transpose sama dengan baris jadi lajur 0 1 2 0 1 2 negatif 1 0 3 negatif 1 0 3 negatif 2, 3, 0. Negatif 2, negatif 3, 0. Okey. Settle satu perkara. And then, cuba kau check this one. A transpose ni, dia tak sama dengan A. Dia tak sama dengan A kan? Kalau kau tengok ni matrix A. Tapi, kalau kau darabkan, matrix tu dengan negatif A, kalau kau darab matrix A dengan negatif 1, tapi kau akan dapat matrik yang sama kan. Kalau kau darab negatif dengan 0, 1, 2, negatif 1, 0, 3, negatif 2, negatif 3, 0, yang ni A transpose tadi, kau darab negatif, kau akan dapat negatif A. Jadi kau dapat buktikan yang A tu adalah skew symmetric matrix. Okey Okey, seterusnya adalah REF dan juga RREF matrix. Kita masih lagi dalam type of matrix. So, sekarang ni kita tengok REF, row echelon form. You all boleh google ya untuk lebih kefahaman akan benda ni. Jadi, tapi saya cuma nak tunjukkan contoh sahaja di sini. Okey. So, yang first is REF dan selepas ni ada reduce RREF. Okey. So kita tengok definition dulu. So satu matrix A tu dikatakan row echelon form matrix kalau yang pertama kalau ada zero rows, kalau ada baris yang bernilai kosong, kalaulah ada, maksudnya semua all zero. Baris tu semua zero, dia mesti berada dekat bawah sekali. Okey, itu yang pertama syarat dia. Yang kedua, kalau dekat baris tu ada non-zero, kalau baris tu ada non-zero, lepas tu entry yang pertama tu mestilah nombor 1. Kalau baris tu ada nilai yang bukan kosong, so baris yang pertama, lajur yang pertama yang bukan kosong tu mestilah 1. Dan dia mestilah berada di sebelah kanan. Mestilah appear to the right. Oh, sorry. Yang ketiga ni maksudnya dia tak boleh tak boleh sebaris. Tak boleh sebaris. Tak boleh satu lajur. Tak boleh satu lajur. Okay, maybe kita tengok contoh dan kita boleh mudah faham. Okay, kita tengok ni. Okay, for the following matrices, determine the matrices to be in row echelon form or not. Okay, nak tentukan matrix yang ni adalah row echelon form
adakah dia REF ataupun tidak. Row echelon form. Kalau tak, if the matrices aren't in row echelon form, give a reason. Bagi sebab. Give a reason. Okay, now kita tengok. So, yang ni bukan REF, yang ni REF, yang ni pun REF. Okay, kenapa? Yang ni bukan REF sebab yang ni ada nilai 1. Dia sebaris. Nak kata sebaris. Ini menyalahi syarat nombor 3 pada condition tadi. Jadi dia bukan REF. Yang ni dipanggil REF. Kenapa? Pertamanya, kalau dia ada nilai kosong semua tu berada di bawah sekali. Yang pertama. Yang kedua, nilai yang non-zero ni, nilai dia yang mula-mula mestilah 1. Okey. Okey, yang ni ada nilai kosong kat sini. Boleh. Yang ni sebab nilai pertama pada baris yang bukan kosong tu adalah 1. Jadi dia dipanggil boleh lah. Jadi dipanggil REF lah. REF. Okey, next. RREF. RREF. So, reduce row echelon form. So, reduce row echelon form. Reduce row echelon form. Okay, maksudnya dia reduce. Dia sebenarnya tak ada apa lah. Sebenarnya dia macam row echelon form, tapi dia dah reduced. Okay, jadi senang tengok contoh saja. Okay, yang ni RREF, dia macam identity tapi sebenarnya dia bukan kita nak kata dia identity matrix. Dia reduce. Ini RREF, ini pun RREF. Yang ni bukan RREF. Sebab apa? Sebab dia ada nilai yang bukan 1, negatif 1. Dia mesti nilai, dia terima hanya nilai 1 sahaja kalau ada. Yang ni RREF, yang ni pun RREF. Okey, itulah type of matrix. Okey. Seterusnya adalah equal matrix. So, ceritanya macam ni je. Ada dua matrix. Satu matrix A, matrix B. Saya kalau equal, maksudnya A tu sama dengan B. Tu je nak cerita pasal. Kalau nilainya sama, jadi matrix tu matrix yang sama lah. Maksudnya nilai yang dalam matrix tu nilai yang sama. Jadi matrix tu sama. Okey. Okey, next. Okey. Given P and Q. So, ada dua matrix. Satu matrix P, satu matrix Q. Dan dia kata, kalau if P equals to Q, find the value of X, Y, and Z. So, matrix B or matrix P is equals to matrix Q. Okay, so P equals to Q. So, okay, so P is 4, 0, Y, 3. And it's equals to Q. And Q is Z, 5 and 3. So, kita compare lah. Compare. So, kalau dia macam equal, dia size pun mestilah equal. So, ini 2 kali 2. So, sebelah tu mestilah 2 kali 2 juga. So, sekarang ni kita compare. So, X equals to 4, Y equals to 5, and Z equals to 0. So, X equals to 4, Y equals to 5, and Z equals to 0. So,